الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا آبدين ودهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليم وقلنا الحكم وعلما وشفنا مع الهدى وسبح بطير الفائلين يا حي يا قيوم يا رب الموسى وهارون ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا إبراهيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, pada pagi ini kita akan dapat sambung lagi pengajian kita lepas, itu dalam tafsir Juz'ul Amal. InsyaAllah kita sambung balik pengajian lepas di dalam surah Al-Ghashiyah. Tak habis lagi kan? Tak silap Ustaz, pada ayat 21 pada muka surat 1385 tengok 1384 yang bawah tu. InsyaAllah kita sambung sikit untuk habiskan surah Al-Ghashiyah. Jumpa 1384. InsyaAllah kita sambung di dalam tafsir surah Al-Ghashiyah pada ayat 21. Kita baca sedikit ayat 21 sampai ayat 26. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir innama anta muzakkir. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Baik, sambung lagi kita di dalam surah Al-Ghashiyah pada ayat 21. Jadi sebelum kita teruskan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ini telah menjelaskan beberapa perkara, seperti ayat yang ke 20, ayat 19, ayat 18 tu. Sebelum ini Allah Ta'ala kata apa dia? Allah cerita kamu afala yanzuru. Ayat 17 dulu kan, Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala tegur, afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat, mengapa mereka orang kafir masih mengingkari tentang akhirat? Tidakkah mereka perhati keadaan unta? Kita cerita pasal unta dulu, bagaimana Allah ciptakan unta, hebatnya unta kan. Lepas tu pula Allah Ta'ala ayat seterusnya, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, kenapa kamu tak tengok keadaan langit, bagaimana Allah tinggikan binaan langit tu? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kamu tak tengokkah keadaan gunung gana,
bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, kamu tak tengok ke keadaan bumi, bagaimana Allah menghamparkan bumi. Fadzakir innama anta mudzakir. Bila Allah Ta'ala tanya tegur begitu, Allah Ta'ala kata fadzakir. Allah Ta'ala tegur Nabi. Maksudnya kembali kepada perbahasan tadi, Allah Ta'ala nak beritahu kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sudah sampai wahyu, yang mana selepas wahyu dah disampaikan, tugas kamu hanya menyampaikan sahaja. Adapun mereka nak beriman ataupun tidak, nak terima ataupun tidak, tugas kamu hanya menyampaikan, kata Allah. Tetapi yang sudut balasannya aku yang akan balas, itu kata Allah. Kalau mereka tak ikut selepas sampai wahyu, mereka akan terima balasan dia. Tugas kamu ya Muhammad, tugas kamu ni sampai wahyu saja. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, kamu tak tengok ke pada unta? Kenapa Allah Ta'ala suruh tengok pada unta? Kerana ini contoh yang binatang yang ada pada bumi Arab masa itu. Dalam surah Al-Fil bergajah kan, masa tu di bumi Arab tak ada gajah. Di Mekah tu, surah Al-Fil tu gajah datang daripada pihak negara Yaman. Jadi Allah buat contoh unta, tidak contoh gajah, pasal unta ada ketika itu. Maka ketika mana mereka nak bermusafir, mereka selalu pergi ke Syam, pergi ke Yaman untuk mereka berdagang. Kalau boleh musim panas dia pergi ke Syam, dan kalau musim sejuk dia pergi ke Yaman. Maka mereka naik kenderaan tu, naik kenderaan unta. Naik unta. Bila naik unta, maka kita pun tengok orang kata panggil lenggok-lenggok. Naik lenggok, tahu tak? Lenggok ni dongak angkat kepala tu. Bila naik unta ke gini, ada naik unta gini. Ada. Itu wai suku, naik wai suku gini. Nak naik sopak sone, naik gini. Tapi naik unta ni kena tengok. Bila lenggok tu dongak ke atas, nampak langit. Allah buat langit, nampak langit. Lepas tu tengok depan tu nampak bukit, nampak pokok kayu, nampak bumi luas. Sebab tu Allah bagi contoh unta. Naik unta tu nampak keindahan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham dah? Jadi oleh itu Allah Ta'ala buat begini pasal naik unta tu nak suruh nampak tu semua supaya kita dapat renung. Setelah itu barulah kita boleh terima apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Cuma Allah Ta'ala kata pada Nabi, ya Muhammad, kamu tak usahlah, tak perlu susah hati dah. Kalau mereka kamu dakwah tak mau terima pun, kamu tak perlu susah hati. Tugas kamu menyampaikan dakwah saja. Sebab tu Nabi Muhammad bukan tugas beri hidayah ataupun beri taufik. Nabi ni tugas dia menyampaikan saja. Macam Ustaz Arif mengajar ni, bukan Ustaz Arif yang beri taufik hidayah, tapi Ustaz Arif hanya menyampaikan. Jadi pandai diri buka hati tu terserah pada Allah Ta'ala. Sebab tu berlaku pada zaman dulu. Ada seorang tok guru ni, dia mengajar anak murid dia, dibaca je. Contohnya dibaca, fi jannatin aliyah, mereka tinggal menetapkan dalam syurga yang tinggi, tempat kedudukannya di darajatnya. La tasma'u fiha laghiyah, mereka tidak mendengar di situ barang perkataan yang sia-sia. Boleh kata satu kitab tu khatam satu hari. Maka anak murid tanya, Tok Guru ajar apa ni? Tok Guru jawab, tugas aku hanya ajar je, Allah yang bagi kepandaian. Betul juga kata Tok Guru kan? Betul lah. Tapi Ustaz Ali tak sanggup lah buat begitu. Tak sanggup lah. Sekali kata Ustaz Ari ni, dalam setahun 2000 khatam kitab, tapi tak faham apa, tak mahu begitu lah. Jadi maksudnya tugas Nabi Muhammad menyampaikan, kamu tak boleh baju. Nabi Muhammad tak boleh beri taufik hidayah kepada orang mati, tak boleh. Maksudnya apa dia? Yang boleh beri taufik hidayah, yang buka pintu hati nak jadikan orang tu berubah, ialah hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita ni hidup kena selalu kena
kena terima nasihat. Mana tahu ada satu nasihat yang terlekat dalam jiwa kita menyebabkan hati kita terbuka. Sebab tu kena selalu dengan nasihat. Nasihat tu ibarat baja lah, baja yang menumbuhkan pohon. Pohon tu dipanggil iman. Nasihat itu, ilmu itu dipanggil baja nak menumbuhkan iman. Sebab tu kita kena dengan nasihat selalu dah. Jadi tugas kita ni berusaha sahaja, berusaha. Yang buka pita hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di samping itu kita kena ikhtiar dan berdoa lah supaya Allah Ta'ala buka pita hati kita. Baik. Jadi ayat 21, fadzakir innama anta muzakkir. Jadi ayat ini Allah Ta'ala nak menghiburkan Nabi. Bila Nabi susah hati, Allah nak hiburkan Nabi. Pasal Nabi dakwah-dakwah, ramai yang tak mau terima. Sebenarnya berlaku hijrah pada bulan Muharram. Peristiwa hijrah kan. Tahu tak? Hijrah ni bukan sekali Nabi buat. Ada kali Nabi pergi ke Taif, Nabi hijrah ke Taif, Nabi hijrah ke Habsyah. Nabi agak kecewa kerana kurang sambutan. Hijrah tu dipanggil hijrah yang gagal, hijrah yang duka citakan Nabi. Hijrah tak ada sambutan. Maka ketika hijrah yang itulah daripada Mekah ke Madinah, itulah dipanggil hijrah yang berjaya. Bila sampai di kota Madinah, Nabi disanjung, diangkat sebagai pemimpin, Nabi dapat kuasa. Lepas tu Nabi pergi serang balik kota Mekah. Berlaku pembukaan kota Mekah. Maksudnya apa dia? Berlaku penghijrahan Nabi bukan sekali, ada beberapa kali dah. Cuma yang sebelum ini Nabi agak duka cita lah. Ramai tak boleh terima, ramai tak mau ikut. Maka Nabi rasa sedih dah. Jadi Allah Ta'ala nak gembirakan Nabi. Allah Ta'ala kata fadzakir innama anta muzakkir. Allah Ta'ala kata apa dia? Oleh itu berikanlah sahaja peringatan wahai Muhammad kepada umat manusia, dan janganlah berduka cita kiranya ada yang menolaknya, kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi ingatan. Allah nak ubah balik hati Nabi. Bila dakwah-dakwah tak mau terima ni, Allah ubah balik. Maka ingat olehmu ya Muhammad, tugas kamu ni mengingat bagi orang yang pelupa. Sebab itulah kita kena selalu ingat, selalu belajar, selalu datang kuliah selalu. Pasal kita nak ingat balik benda yang kita terlupa masa ni. Dan Allah kata menakuti oleh kamu ya Muhammad. Nak takut bagi siapa? Bagi orang yang tak takut pada Tuhan. Ingat olehmu dan takutkan olehmu ya Muhammad. Takut bagi orang tak takut ni. Ini kerja kamu. Kerja Nabi peringat dan menakuti umat dia akan segala nikmat Allah Ta'ala dah. Kita kena ingat segala nikmat Allah Ta'ala. Kita kena ingat kita duk makan ni rezeki daripada Allah. Siapa bagi ni? Allah Ta'ala. Allah bagi kita kemewahan, kesenangan, rumah, kereta ke apa benda ke, anak-anak ke, semua ni datang daripada Allah. Ini dipanggil nikmat hakikat yang sebenar. Semuanya datang daripada Allah SWT. Cuma kalau kita dapat rezeki lebih sikit, ingat rezeki lebih tu pun datang daripada Allah Ta'ala. Tidak satu pun daripada kita. Dan yang kita lahir-lahir ni, bagi lelaki-lelaki buat latu-latu saja. Benda lain tak ada. Datang bawa kereta, ada bawa kunci rumah. Datang-datang lain-lain bawa kunci rumah. Mak, ni rumah banglo saya mak. Ada. Kosong. Dan bahkan diri kita pun milik Allah. Nyawa kita pun milik Allah. Apa pun milik Allah. Kita sendiri pun milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah. Jadi tugas kamu yang Muhammad hanya mengingati saja. Ajar mereka yang tak tahu, ajar mereka supaya mereka tahu dah. Kalau tak tahu, kalau mereka ajar tak tahu juga, kamu huraikan lagi. Kalau mereka nak dalil, kamu tunjuk dalil pada mereka. Bila mereka buat silap, kamu perbetul balik. Tapi bila mereka dah terima dan sebagainya, kalau kamu dah usaha, mereka tak mau terima juga, tak apalah ya Muhammad, tak apalah. Kerja kamu sudah laksana. Itu hanya kerja kamu ya Muhammad. Menyampai saja. Alik kamu dah selesai ya Muhammad. Sebelah kamu, tugas kamu dah selesai. Mereka ni tidak terima, itu bukan tanggungjawab kamu kali ya Muhammad. Maka bila Ustaz Arif baca ni, Ustaz Arif rasa lega lah. Pasal apa? Tugas Ustaz Arif menyampaikan saja. Bukan tugas Ustaz Arif untuk memberi pandai orang. Tidak. Ada jugalah jalan keluar tu. Baik. Wa ma alaika
illal balagul mubin, tidak ada apa atasmu ya Muhammad melainkan menyampaikan saja. Itu tugas. Maka Nabi dipanggil Rasul. Rasul hanya tugas menyampaikan. Sebab itulah Allah Ta'ala pilih orang tu nak dapat hidayah. Allah Ta'ala pilih orang tu nak dapat buka pintu hati. Itu pilihan Allah. Pilihan Allah. Tapi jika lu datang pengingatan untuk diri kita, tiba-tiba datang satu orang beri nasihat, kita kena terima nasihat tu. Nasihat tu baik bagi orang mukmin. Walaupun kita dah pandai, walaupun kita dah pandai, kita dah alim, kita kena jadi seperti pohon padi. Pohon padi ni semakin lama, semakin berbuah, semakin menunduk, bukan semakin dongat. Kena jadi seperti pohon padi. Maka kita tak boleh, kita kena dengar nasihat ni. Baik. Maka Allah Ta'ala ni sejukkan hati Nabi. Yang Muhammad, tugas kamu menyampaikan saja, kamu dah selesai. Tugas kamu hanya peringat dan menakuti mereka. Ingat segala nikmat-nikmat Allah. Itu tugas kamu. Kalau mereka tak mengikut juga, tak apalah Muhammad. Tanggungjawab kamu dah selesai. Dan mereka tidak terima, itu bukan tanggungjawab kamu ya Muhammad. Baik. Ayat seterusnya Allah Ta'ala kata apa dia? Lasta alaihim bimusaitir, bukankah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka? Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka, yakni menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu. Faham tak maksudnya? Bukanlah ni maksudnya tidaklah engkau Muhammad atas mereka itu. Atas mereka itu kena kepada orang kafir Mekah. Maksudnya kamu tidak mengerasi, kamu tidak memaksakan orang yang tidak menurut ikuti ajaran kamu. Jangan paksa mereka. Sebab tu bila kita berdakwah, kita jangan paksa orang suruh ikut kita. Tak boleh. Jangan paksa orang suruh masuk Islam. Tak masuk Islam, kesembelih. Tak masuk Islam, bayar RM2. Kalau tak masuk Islam, belanja nasi lemak. Tak boleh itu. Tak boleh paksa. Kamu tidak ada hak pun untuk memaksa. Contohnya macam Ustaz Arif. Ustaz Arif mengajar ni. Ustaz Arif kata halal, haram, sunat, makruh dan sebagainya. Tiba-tiba pendengar tu tak mahu buat. Seperti Ustaz Arif kata. Ustaz Arif kata haram, dia buat juga. Tak boleh nak paksa. Tak boleh nak paksa orang. Dalam agama ni tak boleh paksa. Tak perlu tekan. Paksa ni tak perlu tekan dia. Sebab itulah bila zaman Turki Osmaniyah, Konstantinopel, bila zaman Turki Osmaniyah tu berjaya menakluk, mereka beri kelonggaran pada orang kafir untuk bebas dalam beragama. Bebas tu dalam konteks mereka tak paksa pun untuk kau buat masuk Islam. Kamu nak paksa silakan, tak mahu sudah. Kamu boleh teruskan dengan agama kamu. Itu indahnya Islam. Maka sebab itulah bila duduk di bawah pemerintahan Islam, orang kafir pun akan jadi selesa dan terbela selamat. Kerana tidak ada sudut keterpaksaan tu, tidak ada tekanan daripada sudut nak suruh masuk Islam. Tapi walaupun tidak terpaksa, tugas kita sama Islam kena menyampaikan, kena membantu atas agama Allah. Kita kena bantu agama Allah. Kalau orang hina, kita kena pertahankan agama Allah Subhanahu Taala. Itu maksudnya. Dia faham tak? Jadi ayat ni sebelum daripada ayat ni turun sebelum daripada suruh perang. Maksudnya ayat ni dipanggil ayat Makiyah. Nabi duduk di Mekah sebelum berhijrah. Ayat perang ni selepas Nabi berhijrah baru turun ayat perang. Jadi ayat ni dahulu ni suruh perang. Ayat ni kata ulama dinasahkan pada hukum sahaja. Adapun dibaca tetap dibaca pada ayat Quran, tapi hukumnya dinasah. Ada setengah pula pendapat kaum mengatakan ini bukan masukhah. Bukan masuk. Kena tengok baliklah dalam nasih maksud, ayat dinasahkan, ayat yang tidak dinasah. Kadang-kadang sebutan ada tapi hukum tu sudah tidak ada, sudah terbatal. Sebutan je, sebut je. Baik. Ayat seterusnya Allah Ta'ala kata illa man tawalla wa kafar, akan tetapi siapa yang berpaling dari kebenaran serta ia kufur ingkar. Maksudnya apa? Illa man tawalla wa kafar, tetapi mereka yang berpaling, maksudnya mereka-mereka yang berpaling daripada beriman pada Allah dan Rasul ni, dan dia kuni kufur. Kufur ni maksud dia tak percaya kepada Quran hadis. Dengan bahasa dia kata Quran ni syiar.
Ada setengah tafsir kata orang kafir ni dia tuduh Quran ni dipanggil syair. Dipanggil syair, bukan syair. Bahasa Melayu dipanggil syair. Dalam bahasa Arab syair ni apa dia? Gandum. Sepatutnya dipanggil syair. Syair, bukan syair. Syair itu gandum. Gandum. Syair. Oh, gandum cak sau. Tu. Syair. Syair. Asalnya panggil syair. Kita panggil syairan. Syair itu gandum. Gandum. Tak apalah, hentam sajalah. Asal faham sajalah. Maka Allah Ta'ala nak menolak, Quran ni bukan syair. Kata betul syair. Quran ni bukan syair. Tak pernah kami ajar Muhammad ni untuk bersyair. Syair pun syair, tak apalah, asal aku faham tu. Syair tu lah. Tak sepatutnya Muhammad ni jadi tukang lagu dalam baca syair. Tak boleh. Quran bukan syair. Jadi tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasul, lepas tidak beriman, lepas tu pula kufur wa kafar. Kufur dengan Quran yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Quran itu bukannya syair. Tu. Ramai orang tuduh Nabi zaman dulu. Dia tuduh Nabi terhadap Nabi ni, kata Nabi baca syair dan sebagainya. Dia kata Quran bukan kalamullah. Dia kata Quran ni rekaan Muhammad dan sebagainya. Sampai Allah Ta'ala sendiri menolak, patutkah kamu kata Quran ni rekaan Muhammad? Sebenarnya tak ada kena-mengena pun. Maka Allah menyucikan dia. Ini bagi orang kafir Allah beri peringatan. Dan ayat seterusnya, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebenar-benarnya. Jadi mereka yang berpaling tu, siapa yang berpaling? Man tawalla wa kafar, orang kafir tadi, orang yang berpaling daripada beriman dengan Allah Rasul tu, maka Allah fayu'adzib, azab daripada azaba, fayu'adzibuhu, maka Allah mengazabkan oleh Allah al-azaba, akan azab akbar. Azab mana? Azab yang besar. Azab yang paling besar yang Allah Ta'ala sendiri akan azab mereka. Maksudnya Allah sendiri yang azab mereka dengan azab yang besar di akhirat esok. Bila ada azab besar, ada azab yang kecil. Ada azab besar, ada azab kecil. Contoh azab yang kecil, contoh seperti mana puak-puak Quraisy yang kena bunuh dekat Nabi SAW, seperti mana perang Badar, seperti Utsbah, Syaibah, dan juga seperti bapa mentua Abu Sufyan, tu, dan juga puak-puak tentera kufar yang kena tawan lebih kurang 70 orang tu. Ni dipanggil azab yang kecil sahaja. Adapun azab yang besar, esok Allah Ta'ala akan sendiri akan azab mereka yang kufur pada Allah, tak beriman pada Allah dan Nabi ni. Ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Inna, kalau bahasa Arab, illa khabar inna. Illa tu khabar illa khabar inna. Maksudnya bahawasanya kerana kembali kepada kami semata-mata. Inna ilaina iyabahu, selain dari apa ni, sesungguh kembali kami kepada kamu. Ilaina, kembalilah. Maksudnya kembali kepada kami semata-mata, tidak ada yang lain kembali mereka itu. Maksudnya pergi ke mana-mana pun kita semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Maknanya Tuhan yang azab sendiri. Tak, tugas kamu yang Muhammad hanya menyampaikan saja. Itu tugas kamu yang Muhammad. Orang tak turut kamu, Allah akan balas. Allah sendiri akan balas. Kerana apa? Kerana tepat kembalinya mereka akan kembali kepada aku. Selepas daripada mati, kita akan kembali pada Allah Ta'ala. Kita nak lari daripada Allah tak boleh. Kita buat jahat, akhirnya mati, jumpa dengan Allah. Kalau kita buat baik, mati, berjumpa dengan Allah. Kalau kita ni kufur, syirik, mati pun berjumpa Allah. Bila jumpa dengan Allah, sama ada balas nikmat ataupun balas azab. Maksudnya inna ilaina iyabau, kita semua akan kembali pada Allah.
Kemudian Allah Ta'ala kata summa inna alaina hisabahum. Selain dari itu sesungguhnya tanggungan kamilah soal yang menghitung amal mereka. Summa inna alaina hisabahum. Selepas kamu dikembali kepada kami ni, semata-mata kami akan hisab balik balasan mereka ni. Kami akan balas. Ada pun orang lain tak ada hak nak balas. Hanya kami yang berhak membalas di akhirat esok. Apa yang mereka buat kami akan balas. Maka summa inna alaina, ala tu harus bagi Allah nak balas, bukan wajib bagi Allah nak balas. Faham ni? Jadi setiap dosa, setiap pahala yang kita buat ni, setiap baik dan jahat, alaina hisabahum, maksudnya harus bagi Allah nak balas, bukannya wajib bagi Allah. Bukannya kata kita buat baik wajib Allah Ta'ala balas dengan pahala, dengan kebaikan. Tak wajib bagi Allah. Tak wajib. Allah balas tu maksudnya Allah balas tu atas janji dia, bukan nak Allah balas atas wajib. Tidak. Faham Ini masuk terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukannya Allah balas sesuatu kebaikan seorang hamba tu atas dasar wajib. Tidak. Tetapi Allah balas setiap perkara itu, sama ada buat baik jahat, atas dasar janji. Faham Kalau Allah mukir janji, itu sifat kekurangan. Allah tidak memiliki sifat kekurangan seperti kita langgar janji. Langgar janji itu sifat kurang. Jadi ada pun satu fahaman yang dipanggil Mu'tazilah. Mu'tazilah ni satu golongan terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka kata wajib bagi Allah ni balas solah dan islah. Maksudnya kalau Allah Ta'ala buat, kalau manusia buat baik, wajib bagi Allah balas baik orang tu. Kalau kita makan, wajib bagi Allah beri makanan sedap-sedap. Padahal tak wajib pun bagi Allah. Tak wajib bagi Allah nak beri kita makan sedap-sedap. Ada kala kita rasa makan, pergi kedai hari tu sedap tu kawan satu masak. Pergi esok dapat rupa macam tengok tak sedap pula. Kita rasa macam sedap, tengok macam hari-hari biasa rasa sedap, tiba-tiba rasa tak sedap pula hari ni. Ini nak menunjuk tak wajib bagi Allah nak beri sentiasa makanan sedap. Jadi Mu'tazilah kata bila kita buat baik, wajib Allah Ta'ala balik baik solah dan islah tu. Tu. Jadi kita dapat faham Allah Ta'ala balas ni melalui janji dia. Sebab kalau menyalahi janji tu satu sifat kekurangan lah. Contoh sifat kekurangan, janji nak buat tu tiba-tiba tak buat. Takkan itu satu sifat kekurangan lah. Tapi bila Allah berjanji, Allah akan balas. Bila Allah berjanji, Allah balas. Dan menyalahi janji itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau mazhab Maturidah, sama ada janji seksa, janji pahala, mesti Tuhan tunai janji dengan sebab dia janji. Kalau itu mengikut mazhab Maturidiyah. Kalau janji seksa pahala ke, pasti Allah akan tunaikan. Pasal dia berjanji. Dia dipanggil wajib aridilah, maka tidak berlawankan dengan jaiz pada akal zati. Jadi Allah di sini nampak macam wajib atas Allah nak balas dah, nampak wajib, tapi Allah balas tu atas dasar janji dah. Kita wajib beriktikad bahasanya harus bagi Allah nak balas pada hamba-Nya. Harus. Bukannya kata orang tu buat dosa, wajib dibalas seksa. Tidak. Boleh je Allah nak masuk kaki dosa dalam syurga, boleh, tak ada masalah. Tidak balas azab pun boleh. Harus bagi Allah, sebab Allah buat semua. Maka tak ada orang yang menekan Allah Ta'ala atas dasar wajib. Tak ada. Ini kata Imam Abu Hasan Asy'ari, nak undur jalan kebenaran. Mu'tazilah ni apa dia? Satu fahaman yang muskil. Mu'tazilah ni satu kefahaman yang muskil. Yang begini kisahnya, kisah Mu'tazilah ni. Abu Hasan Asy'ari, pernah belajar tauhid? Pernah dengar Abu Hasan Asy'ari, Abu Mas'ud Maturidi? Dalam akidah Ahlussunnah kita, dua ulama ni kita pegang, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mas'ud Maturidi. Baik, asas sifat 20 boleh ada ni, boleh wujud ni tuan-tuan. Sifat 20 ni dah ada nama dah. Ahlussunnah wal Jamaah ni, jangan kita kata Ahlussunnah ni ada selepas daripada Imam Asy'ari lagi. Baru ada selepas timbul selepas Imam Asy'ari. Bukan, Ahlussunnah ni dah lama. Sebelum Imam Asy'ari pun dah ada Ahlussunnah. Dah faham ni? Baik.
Imam Asy'ari ni, Abu Hasan Asy'ari, dia merupakan Mu'tazilah. Sebelum jadi ahli sunnah tu, dia asalnya Mu'tazilah. Kerana apa dia? Kerana dia belajar dengan bapa tiri dia. Bapa tiri dia Abu Ali Al-Jubai. Bapa tiri dia ni merupakan ketua bagi Mu'tazilah. Dia ketua. Nah, dan jadi Abu Hasan Asy'ari dibesarkan di dalam didikan Mu'tazilah, dan Imam Asy'ari diumpan dengan kepahaman Mu'tazilah. Maka tiba satu saat Mu'tazilah satu pahaman yang terkeluar daripada ahli sunnah. Satu pahaman yang terkeluar daripada ahli sunnah. Kita ceritalah yang kata ahli sunnah ni bawa kepahaman Imam Asy'ari. Asalnya Imam Asy'ari itu Mu'tazilah asal usulnya. Jadi dia belajar dengan bapa tiri dia ketua Mu'tazilah. Maka dia Imam Asy'ari dibesarkan dalam didikan Mu'tazilah. Maka diberi umpan Mu'tazilah ni, dibesarkan dalam mazhab Mu'tazilah, ajaran Mu'tazilah. Maka satu hari Allah beri taufik kepada Abu Hasan Asy'ari ni. Allah beri taufik dekat dia. Allah Ta'ala datangkan mimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah riwayat kata lebih kurang 3 kali Abu Hasan Asy'ari bermimpi. Akhirnya dia buat ujah, dia buat muskil. Bila mengaji dengan tok guru dia ni, iaitu bapa tiri dia ni, selalu datang muskil, datang ragu-ragu setiap apa yang dia belajar. Dengan setiap apa belajar. Bila dia datang muskil, dia tanya guru dia pun jawab lepas. Okeylah, settle lah. Lepas tu bila belajar lagi datang muskil lagi, gurunya pun jawab lepas. Okey lagi. Selalu bila belajar muskil, bila belajar jadi ragu, bila belajar jadi macam tak kena. Dia pun buat masalah. Dia pun tanya satu soalan kepada guru dia. Tok guru, bagaimana dengan 3 orang adik-beradik ni? Saya nak tanya satu soalan. Bagaimana 3 orang adik-beradik ni, yang mana seorang ni dia mati ketika usia balik dalam taat kepada Allah Ta'ala, dan satu lagi mati tua dalam keadaan kufur. Dia buat satu contoh lah. Macam mana Tok Guru? Satu orang ni mati masa kecil belum balik lagi dalam taat kepada Allah. Satu orang lagi mati dalam keadaan tua tapi kufur kepada Allah Ta'ala. Seorang lagi mati kecil belum balik lagi. Mati kecil belum balik. Dia pun tanya pasal 3 orang ni. Apa Tok Guru nak kata pada 3 orang ni? Seorang mati sebelum balik, seorang mati lepas balik tapi dalam taat pada Allah, seorang lagi mati dalam keadaan usia tua tapi kufur pada Allah Ta'ala. Tok Guru nak kata apa pada orang ni? Maka jawab guru dia, Ali Al-Jubai ni, yang mati tua tu, dia kata yang mati tua taat tu syurga lah bagi Tuhan tu, bagi kat dia solat dan islah ni orang panggil. Lepas tu yang mati kufur ni wajib neraka, dia kata, pasal solat dan islah. Maksud dia kan, siapa yang mati tua dalam keadaan taat, syurga lah tempat dia. Siapa yang mati kufur, maka neraka lah tempat dia. Dia kata begitu. Sebab aslahnya mesti begitu, dia kata. Kaedahnya mesti, kalau buat baik syurga, buat jahat neraka. Neraka ni kena lagu, kena bakar apa semua. Adapun yang mati kecil tu tidak syurga, tidak neraka. Ni bagi mereka mati sebelum balik. Tidak syurga, tidak neraka. Tu. Maka Imam Asy'ari pun tanya budak ni kalulah budak ni mati ketika mana dia usianya kecil, kemudian dia tanya Allah, ya Allah, kenapa mati aku ketika usia kecil? Kenapa mati aku ketika usia? Kenapa aku tak mati seperti abang aku mati ketika usia besar? Dia taat kepada Allah, dia masuk syurga. Maka kata guru dia, kerana Allah Ta'ala tahu mu molek mati masuk kecil lah. Mu molek mati kecil. Okeylah, boleh terima lah, boleh terima lagi. Maka kemudian Imam Asy'ari pun tanya, kalulah abang saya ni dia mati dalam keadaan tua, lepas tu kufur, bila mati usianya tua, kemudian dalam keadaan kufur, kenapa Allah Ta'ala tak mati daripada kecil lagi seperti adik dia? Seperti adik dia mati dalam keadaan taat masuk syurga. Kenapa begitu? Bila mari soalan ni, Tok Guru dia senyap, tak boleh jawab apa. Bila tak boleh nak jawab apa, nak pelepah ni sebagai Tok Guru nak benang juga,
dia kata Imam Asy'ari ni gila, dia kata. Dia tak nak kamu dia gila, dia kata. Dah gila dah. Itu habis-habis jawapan lah tu. Nah, lepas pada tu lah Imam Asy'ari keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia keluar daripada Mu'tazilah. Maka ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dia menghilangkan diri selepas tu lebih kurang 2 minggu. Menghilang diri tu dia buat kitab, dia tengah karang kitab. Kemudian dia pun satu hari dia naik ke mimbar di Basrah. Dia naik di mimbar di Basrah, dia mengisytiharkan bahawasanya kamu kenal tak aku ni? Siapa yang kenal, kenal lah. Siapa yang tak kenal, ni aku kenalkan. Aku ni dulu berpegang teguh dengan Mu'tazilah. Hari ni aku isytihar, aku keluar daripada Mu'tazilah. Pasal banyak benda yang tak betul, dia kata. Hari ni aku berusaha bawa ajaran baru yang dikenali sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang tu jadi fahaman Imam Asy'ari tu. Faham tak? Lepas tu orang dok kata sifat 20, sifat baru, ilmu baru tu pasal dia tuduh Imam Asy'ari tu pun Mu'tazilah, dia kata. Ya, pada awalnya Mu'tazilah, tapi Allah dah beri dia satu pertolongan, dah buka pintu hati dia untuk bantu agama Allah kerana bermimpi jumpa Nabi. Sekarang dia di jalan benar. Mu'tazilah jalan yang tidak benar. Itu asal usulnya ahli sunnahnya kita duk ikut Abu Hasan Al-Asy'ari pada hari ini. Faham tak? Itu sebagai sedikit untuk kita faham lah. Nah, cuma tatkala timbulnya hebatnya mereka ni, timbulnya hebatnya Mu'tazilah ni, jadi Abu Hasan Al-Asy'ari pun menerangkan akidah yang menyeleweng tentang Mu'tazilah sebagainya. Itulah yang kita kenali sebagai iman. Jadi Imam Asy'ari digelar iman. Adapun ulama sebelum ni seperti fuqaha Abu Hanifah, mereka pun zaman dah mati lama dah. Cuma Abu Hasan Asy'ari ni dia hidup pada kurun ketiga dan dia wafat pada awal kurun yang keempat. Tu. Jadi tempat naknya perbahasan kita di sini ialah Allah Taala balas dengan janji dia. Bukannya Allah mungkin janji dah. Sebab mungkin janji sana. Jadi bukan seperti faham Mu'tazilah, Allah kalau buat baik mesti balas baik syurga, bila buat jahat mesti balas neraka. Tidak. Ahli Sunnah mengatakan harus bagi Allah nak balas, cuma Allah balas tu melalui janji dia. Itulah tafsir ibu-ibu dan mati Allah. Ingat mudah ke tafsir ni? Payah nak rujuk satu-satu. Allah Rabbi lah. Baik, dan habis habis summa inna alaina hisabahum. Jadi oleh itu sudah selesai bicara surah Al-Ghasyiyah. Baik, kita masuk pula sedikit dalam pembicaraan surah seterusnya, iaitu surah Al-A'la. Tengok surah Al-A'la. Kita masuk sikit. Surah Al-A'la pada muka surat 1380. InsyaAllah baca sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. Baik, surah seterusnya iaitu surah Al-A'la. Tengok surah Al-A'la, surah barulah. Baik, surah Al-A'la ni jadi surah ni dikenali sebagai surah Makkiyah. Jadi
Surah ini dimulai dengan Sabbihisma rabbikal a'la, sesuailah dengan nama surah. Surah A'la sesuai dengan ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Baik. Surah ni ialah surah yang ke-87, yang mana surah ni diturunkan di Mekah. Surah dipanggil Makiyah lah di sisi jumhur ulama mufassirin. Dan juga ada juga setengah pandangan mengatakan surah ini dipanggil surah Madaniyah. Yang kata surah Madaniyah ni kena kepada perkataan At-Tahar ibnu Muzain radhiyallahu anhu. Dia kata surah ni Madaniyah, berlaku khilaf. Tapi jumhur kata surah ni dipanggil Makiyah. Surah yang bangsa Mekah lah, yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Baik, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Pemurah ni bagi hambanya seluruh di dunia, dan Maha Penyayang, ini khusus bagi hambanya beriman sahaja. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihis maksudnya sabbih. Sabbih ni suci olehmu. Dipanggil fi'il amal ni. Fi'il amal ni kalau belajar bahasa Arab, bina atas suku, maksudnya fi'il suruh. Allah suruh kita ni. Sabbih, tasbih, asalnya sabbih. Maka diterjemah sabbaha yusabbihu tasbih, maksudnya menyuci olehmu. Tasbih bermakna tanzih. Tu menyuci, yakni menyuci olehmu, hei Muhammad. Hei Muhammad akan Tuhan engkau. Di sini tafsir kepada zat sabbihis isma tu, setengah tafsir kata kita menyucikan atas zat Tuhan tu. Ada setengah kata terjemah isma di sini suci akan nama Tuhan. Ismu ni nama lah. Suci olehmu akan nama Tuhan. Ini satu wajah tafsir. Sebab tu kena rujuk tafsir. Kita ni tak boleh tafsir sendiri, tak boleh. Isma tu ada mengatakan suci olehmu akan Tuhan engkau, kena pada zat. Ada setengah riwayat kata suci olehmu akan nama Tuhanmu. Faham ni? Nama lah. Boleh faham ni? Jadi kemudian baca sabbihisma. Hamzah tu, hamzah wasal tu. Simbaha tu ada hamzah setengah-tengah tu kan. Lepas tu siming tu. Okey, hamzah wasal tu jadi gugur lah apabila kita sambung. Maka sing itu mati. Maka sing tu mati. Maka bertemu dua mati. Asalnya ha tu mati, sing tu mati. Mana boleh baca dua mati? Boleh. Asalnya kalimah asal Quran ni sabbih. Sabbih hamzah tu sabbih tu ha tu patutnya mati. Asalnya sabbih, perkataan asal sabbih, ha tu mati. Kemudian jumpa dengan sin. Sin pun mati. Nak baca macam mana? Siapa boleh baca? Ha mati, sin mati. Sabbih nak macam mana? Tak boleh. Dia mesti kena hidup kembali salah satu. Kena hidup tu macam mana? Apabila bertemu dua mati, maka dibariskan. Maka perlu dibariskan. Jadi nak baris dengan baris yang mana? Itu soalan dia. Asal harakat untuk melepaskan, ada satu kaedah dipanggil harakatu takhalluf. Harakat takhalluf. Kita kena, bila kata harakatu takhalluf, bila bertemu dua mati, kita kena kasrahkan kalimah yang awal tu. Kena baris bawah kalimah awal. Maka ha tu kena baris bawah. Ha tu kena baris bawah, maka baca sabbihisma. Faham ni? Maka baca kalimah. Ini dia panggil baris bawah tu harakat. Ini kaedah dipanggil arudi harakat. Benda yang baru datang. Asal kalimah sabbih, ha tu mati. Bila bertemu dua mati, maka dipanggil harakat takhalluf, maka kena ha tu bagi bawah. Ini kaedah. Mungkin setakat kita baca saja kita kena tahu apa tujuan Allah bagi begini. Baik. Maka oleh itu Allah Taala kata sabbihisma rabbika a'la. Maka menyuci olehmu ataupun menyuci olehmu akan nama Tuhanmu. Boleh juga tafsir begitu. Ada setengah kata lafaz zatilah menggunakan kata
Tuhanmu ataupun lafaz ismu dengan apa sifat bagi Tuhan, itulah nama bagi Allah Ta'ala. Dan Maha suci akan Tuhanmu ataupun Maha suci akan nama Tuhanmu. Maksudnya apa ibu-ibu? Kalau Allah suruh suci nama Tuhan, nama pun Allah Ta'ala suruh sucikan, apa tak lagi zat Allah lagi perlu disucikan? Faham tak? Sebab itulah panjang cerita masalah nama Tuhan ni, perlu menyucikan nama Allah. Banyak cerita dalam agama itu menyucikan nama ni. Sebab itulah bila kita baca Quran dengan baca, kita perlu baca Quran dengan hati yang khusyuk. Bila baca Quran, baca pula dengan tadabbur, kerana Quran ni setengah daripada kalam Allah. Bila kita berzikir, kita kena sebut nama Allah. Sebut tu pula, zikir tu biarlah zikir yang bersih, zikir yang menyucikan Allah Ta'ala. Maksudnya zikir yang menyuci ni zikir dengan ikhlas. Zikir dengan ikhlas. Sebab tu apabila kita berzikir, kita tak boleh berzikir tempat kotor, tak boleh. Berzikir dalam tanda subhanallah, alhamdulillah. Kat luar tak mau zikir pula. Kat luar ngumpat, dalam tanah boleh alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Pelik sungguh. Sebab tanda ni sebab tanda ni tak layak tempat kita nak sebut nama Tuhan. Sebab nak menyucikan nama Tuhan tu. Itu maksudnya. Jadi mesuci olehmu akan Tuhanmu yang maha tinggi, a'la tu. Sabbihisma rabbikal a'la, menyuci olehmu akan nama Tuhan yang maha tinggi. A'la ni di sini adakah tinggi jihad? Adakah tinggi tubuh badan Allah? Tidak. Az-zahiru laisa bimurad, bukannya tinggi dengan makna jihad ni. Tidak ada kena mengena pun dengan tinggi jihad ni dalam bab a'la ni, tak ada. Dan tidak, Allah Ta'ala tidak bergantung pun di istawa dan sebagainya. Maka tinggi di sini tidak semestinya tinggi tempat itulah, bukannya maksud tinggi tempat. Maksudnya Allah maha tinggi. Tinggi ni daripada sudut pangkat, tinggi daripada sudut darajat, tinggi daripada sudut kelebihan. Contohnya mudah seperti kita kata maksudnya tinggi sekali raja dan agung. Agung tu tinggi tempat duduk ke? Tinggi, bukan. Tinggi tu dengan masuk tinggi pangkat. Itulah maksud Tuhan, tingginya pangkat. Allah maha tinggi. Faham tak? Ada juga setengah riwayat kata bila ayat ni diturunkan, Nabi SAW perintah, ij'aluha fi sujudikum, kamu menjadikan di dalam sujud kamu. Perkataan ni Allah suruh jadi dalam sujud kita. Apa kita sebut dalam sujud? Subhana rabbiyal a'la. Bila datang tu ayat ni, Nabi perintah ij'aluha fi sujudikum, kamu aku jadikanlah dalam sujud kamu. Dalam riwayat lain, bila ayat ni turun dalam bentuk perintah, sebab sabih tu fi'il amar, Allah perintah. Nabi SAW bila baca ayat ni, sabbihisma rabbikal a'la, Nabi pun kata subhana rabbiyal a'la. Bila Nabi baca surah ni, bukan Nabi tambah ayat, tapi bila baca surah ni, sabbihisma rabbikal a'la, Nabi pun tambah subhana rabbiyal a'la. Bukan Nabi tambah ayat, tapi Nabi jawab. Sebab Allah suruh sabbih, hendaklah kamu menyucikan. Maka tugas kita menyucikan Tuhan. Ada juga riwayat kata ketika Sayyidina Ali tengah semayang, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tengah semayang, dia baca surah A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Dia baca surah ni, lepas dia baca, dia pun tambah subhana rabbiyal a'la. Lepas semayang, maka orang tanya, ya Ali, kamu ada tambah bacaan Al-Quran ke? Pasal dia tambah subhana rabbiyal a'la dia. Kata Sayyidina Ali, tidak, aku bukan tambah ayat Quran, ini perintah Tuhan. Dia kata, ini perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. Apa yang Allah Ta'ala perintah? Ayat ni kata sabbih, hendaklah kamu menyucikan olehmu. Ini perintah Tuhan ni. Maka kita kena kata apa? Subhana rabbiyal a'la. Barulah kita terima perintah tu. Maksudnya kita jawab begitu kita terima perintah tersebut. Jadi kata ulama, riwayat tadi menunjukkan menjadi dalil kita baca zikir ni di dalam sujud ketika solat. Subhana rabbiyal a'la. Betul. Ni jadi dalil kita baca dalam sujud ketika solat. Subhana rabbiyal a'la. Adapun ketika rukuk ada hadis lain pula. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nanti kita akan lihat tu.
Maka macam-macam perbahasan kalau kita nak tengok dalam tafsir yang cukup panjang dalam ilmu tafsir ni, banyaklah. Nah, maka Allah Ta'ala kata sabbihisma rabbikal a'la, menyuci olehmu. Jadi apa yang nak menyucikan? Kita nak sucikan apa ni? Tafsir kata, takkah Allah Ta'ala Maha Suci? Allah Maha Suci. Jadi Allah dah suci, buat apa nak suci Allah lagi? Apa maksud ni Allah Maha Suci ni? Maka ni dipanggil ilmu tahsilul hasil. Suci ni, kalau kita nak suci satu benda, nak suci benda yang cemar, benda yang kotor, contoh baju kotor, maka kita cuci. Motor kotor, baru kita panggil cuci. Ada orang panggil, tolong basuh motor bersih saya tu. Bengok orang tu. Motor bersih, buat apa nak cuci? Faham tak maksud menyuci olehmu ni? Siapa Allah perintah macam mana ni? Bukannya Allah Ta'ala perintah kata menyuci olehmu, bukan maksud benda yang kotor tu kita cuci. Sebab asal usul suci ni, benda kotor disucikan. Tolong suci motor kotor kawai, barulah bekerja tu cuci motor dapat perintah kan. Tapi sekarang ni tolong cuci motor suci saya tu. Bengok dia, macam mana ni ni? Maksudnya tu motor tu lah, suci mu tu lah tu. Maksudnya Allah nak suruh kita sucikan diri kita. Maksudnya Allah Ta'ala nak suruh baiki tauhid kita. Bila kita baiki tauhid, kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama nak tafsir kata menyuci olehmu akan Tuhanmu, yakni engkau iktikadkan Allah Tuhan engkau yang Maha Suci. Itu maksudnya. Ini maksud menyucikan Tuhan. Kena kepada etikad kita tu. Kita kena sucikan etikad kita, kena bersihkan pahaman kita tu. Kita yang menyucikan. Faham tak? Menyuci olehmu Tuhanmu daripada barang yang tidak layak. Kita suci apa dia Allah? Kita suci barang tidak layak bagi Tuhan engkau dah. Tu la yakhlifu bih, yang tidak layak pada zat Allah. Kita kena sucikan zat Allah yang Maha Suci daripada berjirim berjisim dah. Sebab makhluk ni berjirim, kita kena sucikan zat Allah daripada berjirim, berbentuk berupa, boleh belah bahagi. Sebab makhluk ni dia berjirim berjisim. Bila kata berjisim, ada dua. Yang pertama, benda yang bersusun boleh belah bahagi. Yang kedua, tak boleh belah bahagi. Tu. Jika berjirim, maka tidak tersangkut dengan gerak dan diam. Tidak ada benda yang berjirim, bertokar berbentuk, tidak tersangkut dengan gerak dan diam. Mesti tersangkut dengan gerak dan diam. Contoh kita kata gelas, mesti dia tersangkut dengan gerak dan diam. Kalau dia gerak, ternafi diam. Kalau dia diam, ternafi gerak. Makhluk mesti begitu. Dia tak lari daripada tersangkut gerak diam. Kalau kita faham betul-betul ayat ni, dah cukup dah kita kenal Allah. Man arafa nafsahu faman arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia kenal Allah. Tapi masalah sekarang, diri kita makhluk pun kita tak kenal. Macam mana nak kenal Tuhan? Tapi hari ni orang kata Tuhan bertempat di atas langit. Allah bertempat di atas langit. Lepas tu pula orang tanya, Allah di atas langit tu rapat ke renggang? Dia kata arah di sini, Allah di atas arasy. Bukan rapat, tapi atas arasy. Bengok gitu. Macam mana? Kita jadi bengok pasal kita buat masalah. Benda dah settle. Maka bila sebut makhluk, dia tak lari daripada akuan yang empat. Yang pertama, dia tak lari daripada gerak, dia tak lari pada diam, dia tak lari pada renggang, dia tak lari satu lagi apa? Rapat. Akuan yang empat, dia tak lari. Makhluk ni tak lari daripada ni. Renggang, rapat, apa? Renggang, rapat, diam, gerak. Tak lari daripada empat ni. Semua ni kena kepada makhluk. Kalau benda rapat, makhluk. Kalau benda renggang, makhluk. Allah Ta'ala tidak renggang, tidak rapat, tidak gerak, tidak diam. Macam mana Allah? Wallahu a'lam. Tu. Batulah, kita kena kenal dulu makhluk ni. Makhluk berjiring, Allah tidak berjiring. Makhluk bertempat, Allah tidak bertempat. Maka settle. Tak perlu kita kata Allah bertempat. Maksud kalau siapa yang kata Allah bertempat, duduk atas langit, maksudnya diri dia pun tak kenal. Diri makhluk pun tak kenal siapa
Nak kenal Allah macam mana? Faham tak? Ni bab tauhid ni bab tauhid ni. Kalau dia panggil aku hanya empat lah. Maka orang tanya Tuhan duduk di mana? Tuhan tu gerak. Allah tu tidak bergerak, tidak diam. Kita kena sucikan etikad kita. Itulah maksudnya sabih. Kena menyucikan etikad kita daripada zat Allah Ta'ala. Allah Maha Suci pada zat dia, maknanya bahawasanya zat Allah tidak berjirim. Bila tidak berjirim, Allah tidak berjihad, Allah tidak bertempat, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang. Itu maksudnya. Bila kata Tuhan bertempat, mari pening ya. Bila Allah bertempat duduk atas langit, oh pening habis. Pening. Kita letak situ jadi pening kan. Bila kita bertempat, kita tanya balik, Allah tu bertempat atas langit, renggang ke, rapat ke tidak? Jadi masalah. Jadi renggang rapat ni kena kepada makhluk, kena kepada sifat jirim tu. Boleh faham tak? Jadi dapat kita faham di sini bahawasanya kita kena menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah mulakan sabbihisma rabbikal a'la. A'la itu Allah Maha tinggi pada sudut darajat dan pangkatnya, bukannya tinggi zat Allah Ta'ala, tidak. Baik, wallahu ta'ala bisawab. Setakat itu dulu, insya-Allah sambung pada ayat kedua pada perbahasan yang akan datang. Pada pertemuan yang kedua, Allah Ta'ala bisawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا علما ينفعنا وزدنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنت وأتوب إليك اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا متقين يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم منصور عليهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وخصوصا غزة واليمن وكل مكان وكل زمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله